Salam sejahtera, anda bersama saya Ruben Gomez untuk Utama TVS dengan rakan penyampai. Saya Mara Suci, kita ikuti laporan ini. Bakal memanfaatkan rakyat lebih-lebih lagi yang tinggal di kawasan pesisir. Itulah pentingnya projek jalan pesisir yang diusahakan Kerajaan Sarawak pada ketika ini. Mengambil contoh projek pembinaan Jambatan Batang Saribas sepanjang 1.5 km dengan kos sebanyak RM496 juta yang sedang giat dilaksanakan. Ikuti laporan khas yang disediakan Khairil Zarif Afindi. Siapnya jambatan ini ianya akan menjadi jalan utama pesisir menghubungkan Kuching, Kota Semarahan, Sibu dan Miri. Ketika ditemui, rata-rata penduduk kawasan berkenaan gembira dengan pelaksanaannya kerana ia ternyata akan memberi banyak kemudahan bagi penduduk khususnya di luar bandar. Memang sudah dipecah tanah dah kata Hidayah nak. Jadi mudah-mudahanlah jembatannya dapat menghubungkan macam kawasan Sebuyu nak pergi ke Riso. Jadi siklah kita pun nak ya makan peri lagi sebab masa tu kita pun ada dengar juga lah kisah-kisah peri tu. Jadi mudahan ada jambatan nanti dapat meningkatkan lagi ekonomi kita, dapat meningkatkan lagi macam pendapatan. Jadi pelancong-pelancong pun senanglah. Mintanya ada malah jembatan dengan siaplah dapat kita anak cucu kita lah berjalan si babaheo gila kita tapi kini itulah syukur alhamdulillah lah. Dan sangat naya kata orang sangat memberi kemudahan kepada semua penduduk kampung Sebuyu, Meludam, Meladin, Pusat termasuk Serikis Sibu lah supaya lebih senang setidaknya macam berulang-alik pergi ke Kuching. Hubungan Kuching dengan Sibu pun semakin dekatlah. Pembinaan jambatan tersebut juga bakal memberi ruang dan peluang kepada masyarakat setempat meningkatkan lagi taraf ekonomi mereka. Maka sistem perhubungan di kawasan kita akan bertambah baik, bertambah lengkap. Dengan demikian akan dapat memberi peluang pembukaan kawasan dan penggunaan untuk membawa masuk dan membawa keluar produk-produk daripada kawasan ini. Jambatan Batang Saribas 1 dijangka siap pada bulan Jun 2023, manakala Jambatan Batang Saribas 2 pula dijangka siap pada tahun 2024. Jadi dengan siapnya jambatan ini maka lengkaplah jalinan jalan raya lebuh raya 3 ni tadi yang melalui kawasan Dun Mita Maru. Jadi dengan sistem jalan yang ini nanti akan memudahkan masyarakat di sini untuk berhubung dengan kawasan luar sama ada membawa masuk input ataupun membawa keluar hasil di kawasan ini. Jambatan Batang Saribas 1 dan 2 ini nanti sekiranya siap dapat memberi banyak kebaikan dan kemudahan kepada penduduk di sekitar kawasan tersebut dan pergerakan akan menjadi lebih cepat. Dapat bayang tak kalau kita daripada Kuching nak pergi ke Sibu cuma 4 jam sahaja? Wow, tidak sabar melihat jambatan itu siap nanti. Itu sahaja laporan daripada saya, Khairil Zarif Afindi dan juru kamera Awang Azmil melaporkan untuk TVS. Kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Indonesia di Sarawak dikukuhkan menerusi penambahan 4 pos kawalan baru. Menurut Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Zambros Mohamad Zain, Kerajaan Sarawak telah pun meluluskan beberapa tapak tanah bagi pembinaan 4 pos berkenaan yang dijadualkan beroperasi pada Ogos tahun ini. Dan di Sarawak kita telah luluskan atau kita telah plan untuk penambahan 4 pos operasi, pos simpangan di negeri Sarawak dan juga untuk mengucapkan terima kasih juga pada Ketua Menteri kerana telah meluluskan tanah-tanah. Ada 4 lokasi tanah yang telah diluluskan sepanjang sepadan antara Sarawak dan Kalimantan yang telah diputuskan oleh Menteri Pertahanan. Pengoperasian 4 pos tersebut akan menjadikan keseluruhan 19 pos kawalan di negeri ini yang sekaligus dapat mengimbangi kawalan di antara sempadan Sarawak dan Kalimantan, wilayah Indonesia.
Sementara itu, tambah Zamros, pihaknya turut merancang untuk membina sebuah kem baru yang kekal dan lengkap untuk Batalion ke-7 Regimen Sempadan di Bintulu. Hasrat ini telah pun dibincang bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bagi mendapatkan beberapa cadangan yang boleh diusulkan ke peringkat kementerian. Sebab sekarang ni kita menyewa di atas tanah state, jadi kita merancang untuk membuat camp proper. Jadi kita nak tanya pandangan daripada state apa option yang kita ada dalam keputusan. Jadi saya dah dapat keputusan daripada Ketua Menteri Sarawak tadi tanpa tersebut, dan kita akan berbincang di dekat Menteri Pertahanan macam mana option-option tersebut dapat dilaksanakan. Penduduk di Tanjung Purun, Lundu yang mengusahakan tanaman padi kini dapat menuai dalam jangka masa yang lebih singkat berbanding sebelum ini. Pasaran tempatan di negeri Sarawak akan dibekalkan dengan beras yang dihasilkan daripada tuaian padi dari Tanjung Purun. Kelainannya adalah variti yang kita buat di sini adalah variti yang jangka pendek yang kita dapati dari pihak Merti. Kalau padi dulu memakan masa 5-6-7 bulan, yang ini hanya 90 hari. Seramai 59 petani dari kampung-kampung sekitar kawasan tersebut telah bekerjasama dengan Jabatan Pertanian dan Persatuan Peladang bagi menjayakan projek ini. Difahamkan terdapat 96 orang lagi petani yang bakal menyertai projek tersebut bagi memenuhi kawasan terbiar di sawah padi berkenaan yang berkeluasan 87.5 hektar. Menurut Jamilah, pada peringkat awal beras yang dihasilkan daripada padi di Tanjung Purun akan dibekalkan ke pasaran tempatan sahaja, namun projek berkenaan akan dipantau secara berterusan untuk melihat potensi pemasaran beras Purun ke peringkat antarabangsa. Kalau kita boleh promotekan beras gedung, kita pun boleh juga promotekan iaitu beras Purun. Dari kawasan kita. That will be the first time. So we are waiting for the time when this one will be packed and will be sold, in fact, in almost of the supermarkets around. And of course we have our strategic planning in marketing our rice. Penduduk Tanjung Purun mendapat sokongan penuh daripada kerajaan negeri dalam aktiviti penanaman dan penuaian padi di kawasan mereka. Semoga dengan sokongan ini penghasilan padi akan lebih memberangsangkan dan mampu dipasarkan ke peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Laporan Nur Suhaida bersama juru kamera Zain Hashim untuk TVS Lundu. Pemilik haiwan peliharaan khususnya kucing dan anjing diseru untuk terus memberikan vaksin anti-rabies kepada haiwan peliharaan mereka. Menurut Persatuan Pencegahan Kekejaman Terhadap Haiwan SSPCA Sarawak, ini bagi memastikan pengurangan terhadap kes wabak anjing gila atau rabies di negeri ini. Wartawan Xiao Yen ada butirannya. Kegagalan memberi suntikan vaksin anti-rabies boleh menyebabkan pemilik disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 40 Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999. Remind everybody that you have to vaccinate your pets once a year against rabies, because only when through vaccination then we know. I mean, people now talking about COVID herd immunity. Why do you want to hit 70% of your population? Same with the animals. You need to hit at least 70% of your animal population being vaccinated against rabies, then you get herd immunity. Selain itu, antara usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan memandulkan haiwan peliharaan mereka bagi mengawal pembiakan. Pusat Pelindungan SSPCA Sarawak yang kini mempunyai kira-kira 350 ekor anjing liar memerlukan kos bulanan sekitar RM30,000. Bagi menampung jumlah anjing liar yang dikhawatiri akan meningkat, tambah dona SSPCA Sarawak akan membina pusat khas haiwan pada tanah berkeluasan 2 ekar yang telah diperuntukkan kerajaan sebelum ini. Namun pembinaannya yang tergendala ekoran daripada pandemik COVID-19 secara langsung telah meningkatkan jumlah kos keseluruhan pembinaan. We're actually going through the tender process right now, but again, I think COVID has brought the expenses of everything up, all the building materials. So actually, according to the QS, she called me yesterday, it's going to be way over our original budget. So we have to probably look at rearranging, redesigning, and then definitely
having to seek more public help for fundraising. Kami sekarang berada di tempat pelindungan SSPCA untuk melihat haiwan-haiwan liar di tempat ini. Haiwan-haiwan ini telah datang ke dunia ini tetapi mereka tidak dilayan dengan baik. Kami berharap orang ramai boleh menjadi seorang penjaga yang bertanggungjawab dan tidak membuang haiwan mereka dengan sesuka hati. Dan ingat slogan ini, adopsi dan bukannya pembelian untuk mengurangkan isu haiwan liar di tempatan. Wartawan Chun Xiaoyan bersama jurugambar Zaim untuk TVS. Maria ada lakukan aktiviti senaman tak? Ada, tapi melakukan senaman di sekitaran rumah saja. Baik, melakukan aktiviti senaman di taman yang berdekatan sudah tentu satu kemudahan yang diinginkan. Penduduk di sekitar Jalan Arang, khususnya yang tinggal di Taman Wawasan, akan menikmatinya kelak apabila taman rekreasi yang sedia ada akan dinaik taraf. Projek naik taraf Taman Rekreasi tersebut yang dilaksanakan menerusi program transformasi luar bandar RTP menelan perbelanjaan sebanyak RM150,000. Sudah tentu, inisiatif seperti ini menerima penerimaan baik dari penduduk. Ribuan terima kasih kepada YB Law sebab YB Law sudah buat banyak untuk Jalan Arang lah, projek naik taraf untuk infrastruktur. Ya, khasnya untuk hari ini kita buat satu kira bumbung lah, atau tempat untuk bila kita buat exercise kan, kita kalau hujan tak perlu lari-lari. Ya, khasnya. Malah ada juga yang sudah teruja menanti siapnya projek berkenaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada YB menyokong kami buat projek inilah. YB boleh secepat mungkin cuci ini untuk kami lah, sebab kalau hujan dia licin kan. Kalau ini boleh cuci secepat mungkin untuk kami lah. Projek terbabit akan bermula pada awal April kelak dan dijangka siap menjelang Julai 2021. Dalam pada itu, pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loh Kier Chiang, turut menyatakan hasratnya untuk menambah baik sistem perparitan di Jalan Stephen Kalong Ningkan setelah mendapat kelulusan kerajaan. Ini katanya bagi memastikan tidak terjadinya sebarang insiden banjir kilat lebih-lebih lagi ketika musim monsun. Pun ada minta DID akan tolong saya dan kita memang mau buat parit besar lah. Parit besar sampai sungai. Dan itu jalan Kalong Ningkang. Betul, itu satu jalan. Jalan Kalong Ningkang. Itu parit yang penting sekarang. Sebab air sini semua keluar sana. Ini pula lain ceritanya. Pasangan suami isteri ditahan kerana mengingkari arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Bintangor. Menurut Ketua Polis Daerah Meradong, DSP Sekam Anoy, lelaki 44 tahun dan isteri 43 tahun dari sebuah rumah panjang di Sungai Meradong ditahan pasukan pemantau di Pasar Bintangor sekitar 9.30 pagi selepas menerima maklumat daripada orang ramai. Selain itu, katanya saman trafik turut dikeluarkan terhadap lelaki tersebut kerana menunggang motosikal tanpa lesen. Pasangan suami isteri tersebut dikenakan kompaun kerana melanggar PKPD iaitu tindakan di bawah Peraturan 14 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Berjangkit langkah-langkah di kawasan yang dijangkiti 2021. Sekam juga mengingatkan penduduk rumah panjang terutamanya yang dikenakan PKPD supaya mematuhi SOP iaitu duduk di kediaman mereka dan tidak menyelinap keluar. Tiada operasi pengesanan kes aktif ACD dalam kalangan tahanan tetap di Penjara Pusat Sibu berikutan 42 kes positif yang dikesan di penjara berkenaan. Menurut Menteri Muda Kesihatan yang juga penyelaras Jawatan Kuasa Pengurusan dan Bencana bahagian Sibu, Dr. Anwar Rapai, kes positif yang terlibat hanya melibatkan tahanan baharu yang sedang dalam proses peralihan transit sebelum mereka ditempatkan di dalam penjara utama.
Ujar Anwar lagi prosedur operasi standard SOP di penjara memerlukan bantuan baharu menjalani ujian calitan sebelum mereka ditempatkan dalam penjara utama. Ini untuk memastikan mereka bebas daripada COVID-19 dan tidak akan menyebabkan penularan wabak berkenaan di penjara. Sebelum bantuan masuk ke pusat yang tetap, mereka perlu menjalani kuarantin 2 minggu di pusat transit ini. Dan di sinilah yang berlakunya kes 43 orang positif semalam. Dan semua pusat ini digunakan juga jika seorang bantuan tersebut perlu ke mahkamah. Balik daripada mahkamah, mereka juga harus ke transit untuk 2 minggu sebelum dimasukkan semula ke penjara pusat. Golongan guru yang mengajar di Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika diminta untuk dikategorikan sebagai pekerja barisan hadapan selain mempertimbangkan golongan ini untuk diberikan vaksin COVID-19. Permintaan daripada Majlis Pembangunan Awal Kanak-Kanak dalam mesyuarat tadi bahawa guru-guru yang mengajar, membimbing anak-anak di institusi pendidikan awal kanak-kanak ini harus dikira sebagai frontliners sama seperti guru-guru lain. Jadi dengan itu proses vaksinasi harus juga merangkumi guru-guru di Tadika dan juga di Taska. Aspek keselamatan dari segi persekitaran bagi mencegah virus COVID-19 harus diterapkan kerana COVID-19 telah secara langsung memberikan impak kepada perkembangan kanak-kanak. Apabila dijalankan sesi pembelajaran secara atas talian, keberkesanannya kurang memuaskan kerana murid Taska dan Tadika masih terlalu muda. Jelas Fatimah, elemen sosialisasi dalam kalangan murid-murid ini sangat memberikan impak kepada mereka kerana mereka juga memerlukan kebolehan untuk bersosialisasi bagi perkembangan mereka sendiri. Sarawak pada Selasa mencatatkan perkembangan positif apabila jumlah kes sembuh COVID-19 lebih tinggi berbanding kes baru iaitu 210 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Sementara itu, kes positif baharu COVID-19 di Sarawak pula adalah sebanyak 163 dan daerah Betong merekodkan kes tertinggi iaitu 37 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataannya menyebut Sarawak turut merekodkan satu kes kematian baharu melibatkan warga emas berumur 83 tahun di Hospital Mukah. Selain itu, daerah Semarahan telah kembali ke status kuning daripada status jingga, manakala daerah Subis pula bertukar ke status merah. Dalam perkembangan lain, Malaysia merekodkan jumlah kes sembuh baharu sebanyak 2,345 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 296,379 kes. Dalam pada itu, kes baharu COVID-19 di Malaysia terus mencatatkan penurunan iaitu kepada 1,280 kes pada Selasa. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah tersebut terdapat 2 kes import yang mengalami jangkitan di luar negara. Kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 kini adalah sebanyak 18,704 kes. Selain itu, terdapat pertambahan sebanyak 9 kes kematian baharu untuk menjadikan jumlah kes kematian secara keseluruhannya kini sebanyak 1,186 kes. Setakat ini, 155 pesakit sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah tersebut, 76 orang memerlukan bantuan pernafasan. Kerajaan akan mempertimbangkan sijil pengecualian kepada mana-mana individu yang tidak boleh menerima suntikan vaksin COVID-19 bagi menggantikan pasport vaksin. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin berkata individu berkenaan termasuk mereka yang berdepan alahan atau kurang daya tahan jangkitan. Namun demikian, atas prinsip keadilan ataupun equity, bagi mereka yang tidak boleh menerima vaksin, contohnya immunocompromised ataupun ada alahan yang serius,
Mereka juga kita sedang fikir bagaimana kita boleh bagi satu sijil pengecualian yang mereka ini memang tidak dapat diberikan vaksin. Jelas Khairi, setakat ini kerajaan masih memperhalusi cadangan untuk memberikan sijil digital melalui MySejahtera kepada individu yang telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Sistem itu akan kita memberikan maklumat kepada WHO dan juga negara-negara lain supaya mereka dapat mengiktiraf sistem kita. Sementara itu, Pengarah Kecemasan WHO Dr. Michael Ryan menyarankan supaya pasport vaksin tidak dilaksanakan buat masa ini. Seorang pegawai polis berpangkat inspektor dijatuhi hukuman gantung sampai mati kerana membunuh teman wanitanya 4 tahun lalu. Sofian Abu Hassan dituduh bersalah di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan oleh Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Christopher Chin. Kes telah dibuktikan tanpa keraguan munasabah oleh pihak pendakwa. Sewaktu kejadian, Sofian telah membunuh Siti Nadrah Abdullah dengan menembaknya di kampung Kakai Serian. Fakta ringkas kes menyatakan Sofian menembak mangsa dalam keadaan marah dan cemburu sebelum melarikan diri menggunakan kenderaan polis. Sofian kemudiannya telah melaporkan kepada pihak polis mengenai lokasi kejadian sebelum ditahan di sebuah pusat membeli belah di Matang. The Sarawak Initiative menyambut baik langkah Kerajaan Sarawak menerusi Yayasan Sarawak membantu membayar balik baki pinjaman 30% pelajar kepada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Namun kerajaan turut diminta untuk memfokuskan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Opinion, the Sarawak Initiative feel very strongly that when the government want to help, they should look at the lower income group first. Meaning to say, if student cannot pay the loan, you look at the financial situation of the student, and then you look at the situation of the family the student from. If their family is a low income group, and the student didn't get a good pay, they cannot be made to pay the loan. It's impossible. Tambah Insinyur Goh, ia sedikit sebanyak dapat membantu pelajar dari golongan kurang berkemampuan sekaligus merapatkan jurang ketidaksamaan pendapatan yang semakin luas di negara ini. Beliau berkata demikian ketika dihubungi TVS. Pada tahun 2020, sektor komoditi dan produk berasaskan komoditi menyumbang 85.1 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia. Demikian Umum Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi KPPK, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Daripada jumlah itu, sebanyak 48.3 bilion ringgit disumbangkan oleh industri sawit. Bagi memastikan prestasi sektor komoditi negara kekal mampan, modal insan di pengetahuan dan berkemahiran amat diperlukan. Faktor ini adalah penting agar produktiviti sektor komoditi dapat dipertingkatkan bagi menjana pendapatan negara. Pada 2020, sektor agri-komoditi negara mencatatkan nilai dagangan positif sebanyak 191.7 bilion ringgit iaitu peningkatan 14.1% berbanding 168.1 bilion ringgit pada 2019. Daripada jumlah itu, ekspor bernilai 150.5 bilion ringgit manakala import sebanyak 41.2 bilion ringgit. Sementara itu, beliau memberitahu industri sektor komoditi seperti sawit, getah, kayu kayan, kenaf, koko dan lada mempunyai lebih 60,000 kekosongan jawatan. Muhammad Khairuddin menyeru rakyat tempatan khususnya pencari kerja supaya merebut peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai melalui Karnival Kerjaya Agri Komoditi 2021 yang telah dianjurkan. Dalam hal ini, kementerian akan terus bekerjasama dengan pihak Perkeso untuk membantu pihak industri mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan dengan mengutamakan pekerja tempatan dan pekerja dari kalangan orang asli. Menyedari kekurangan tenaga kerja tempatan yang menceburi sektor peladangan, KPPK melalui Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia, IMPACT, turut menumpukan usaha membangun dan memperkasa pembangunan modal insan terutama bagi meningkatkan bilangan tenaga kerja mahir dan separa mahir.
Serba Dynamic Holding Berhad, penyedia perkhidmatan kejuruteraan bersepadu global, telah memperolehi 2 projek operasi dan penyelenggaraan dan 3 projek teknologi, maklumat dan komunikasi di India dan Indonesia melalui anak syarikatnya. Kontrak bernilai 408.8 juta ringgit itu diperoleh oleh unit milik penuhnya SDIT International Limited dan Serba Dynamic Sdn Bhd, anak syarikat 75% miliknya PT Serba Dynamic Indonesia dan syarikat bersekutu 49% miliknya Serba Tusi India Private Limited. Pengarah urusan kumpulan, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Dr. Muhammad Abdul Karim Abdullah berkata, kontrak itu menandakan keupayaan syarikat yang kukuh untuk mendapatkan lebih banyak projek dalam perniagaan ICT dan bukan minyak dan gas. Ini pula perkembangan sukan. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin dilantik sebagai Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan SEA 2021 di Hanoi, Vietnam yang dijadual berlangsung dari 21 November hingga 2 Disember depan. Keputusan itu diambil sebulat suara pada mesyuarat Lembaga Eksekutif Majlis Olimpik Malaysia selepas menerima cadangan daripada Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail. Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Norza Zakaria berkata, pemilihan Hamidin juga berdasarkan kepada kemampuan dan pengalamannya menerajui FAM. Pada Sukan SEA 2019 di Filipina, Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, Datuk Megat Zulkarnain Omardin menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Kontingen Negara. Sekian sahaja laporan utama TVS. Saya Ruben Gomez. Dan saya Mara Suji. Salam hormat dan jumpa lagi.